Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai bersama dengan Syafa. Dan kalau anda mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah-kisah seram di channel Seram Santai ini, pastikan anda menekan butang subscribe dan juga butang loceng kat sebelah itu agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang Syafa bakal upload daripada masa ke semasa. Okey, untuk episod Seram Shift Malam, Syafa nak kongsikan dengan anda tentang pengalaman pengawal keselamatan. Dan untuk kisah yang pertama ini tentang pengawal keselamatan sekolah, di mana Lee dan juga Dee ni, mereka ni kedua-duanya ditugaskan pada shift malam pada hari kejadian, di mana sebelum Dee ni keluar meronda, Lee ni bagi tahulah yang Lee ni dia nak tidur sekejap. Jadi dia cakap, lepas habis engkau meronda, engkau kejutkan aku. Dia bagi tahu dekat dia. Jadi dia pun cakap, tak apalah, nanti aku gerakkan kau, kita makan sama-sama bekal yang aku bawa. Okey. Jadi Dee ni pun teruslah pergi buat rondaan di ke seluruh kawasan sekolah, dan daripada satu blok ke satu blok. Dan bila sampai ke satu blok yang berada dekat agak belakang sikit yang berhampiran dengan kantin, Dee ni dia mula merasakan ada benda yang ikut dia. Bila dia tulis belakang, tak ada apa. Yang daripada satu tingkat ke satu tingkat, dia rasa macam ada benda ikut dia. Jadi bila dia lalu dekat satu kelas tu, dia dengar macam ada orang langgar meja macam orang langgar meja. Kemudian dia suluhlah ke dalam kelas tu, tengok tak ada pun meja berubah ke ataupun kerusi yang berubah, tapi sama saja. Jadi bila dia sampai ke tingkat atas, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah dan dia buka setiap aras tingkat tu, dia buka lampu Bila dia buka lampu daripada satu tingkat, bila hampir sampai ke tingkat yang ke bawah, dia dengar macam ada orang berdeham belakang dia. 3 kali. Dia macam, tak apalah. Mula-mula tu macam dia cakap, biarlah, lantaklah, aku malas nak layan. Sebab sebelum dia macam mula-mula Dee ni bekerja dekat situ, Lee ni dah pesan dekat dia bahawa kalau apa-apa kau dengar masa kau meronda, kau buat tak tahu je. Lee dah pesan dekat dia macam tu. Jadi Dee ni pun dengar lah kan, senior dia cakap macam tu. Jadi dia pun meronda. Bila dia meronda, dia pergi sampai ke bawah. Dia pergi ke arah orang cakap tempat letak kereta yang dekat belakang tu. Okey, dia suluh, dia cek apa semua, tak ada apa-apa yang mencurigakan. Tapi bila dia toleh balik ke arah kantin, dan dekat belakang kantin tu ada satu lorong. Masa dekat lorong tu, dia nampak macam ada orang tengah lari. Jadi bila tengah lari, Dee ni pun jerit lah. Hoi, dia cakap macam tu. Macam dia nak menggertak lah kan. Dia ingatkan dia rasa macam tu adalah orang. Jadi dia kejar. Dia kejar. Sampailah dekat kawasan yang paling hujung. Dia cuba cari Dia toleh kanan, dia toleh kiri. Dia ni cari-cari, tak ada apa. Tapi apa yang mengejutkan dan menyebabkan Dee ni dia rasa macam sesuatu tak kena bila dia rasa meremang dekat tengkuk dia dengan tangan dia. Bila dia toleh, dam, depan muka dia ada lembaga besar hitam bermata merah, bukan seekor tapi 2 ekor depan dia. Macam makin dekat dengan muka dia, bam, dia jatuh terus pingsan. Bila jatuh pingsan, tak apalah. Jadi bila pagi, yang si Lee ni dia tidur dia tidur sampai ke pagi, sampailah shift pagi nak bertukar dengan pengawal yang bertugas shift pagi ni. Diorang gerak yang dikenali Abang Man ni, Abang Man gerak. Oi Lee, kau tidur sedap dia cakap. Abang Man cakap, Dia ni pun bangun lah. Bangun dia tengok, bekal tu ada lagi. Tengok-tengok dah pukul 7 lebih macam tu, dah sampai masa shift habis kan. Dia tengok motor Dee ada lagi, bekal pun tak bersentuh. Maksudnya Dee tak balik dekat pondok pengawal dan gerak dia kan. Sebelum Dee ni keluar, dia bagi tahu bahawa dia nak lepas dia habis ronda, dia nak gerakkan Dee ni untuk makan bekal dia sama-sama. Tengok tak ada. Maman tu tanyalah kan, mana Dee? Dia tengok semua benda, dia punya bekal, dia punya rokok, semuanya masih ada lagi dekat dalam pondok pengawal tu. Jadi Maman cakap lah, kau pergi cari Dee tu, cari Dee sekarang dekat Lee. Jadi Lee ni pun sambil tunjuk-tunjuk mata, mengantuk macam tu. Dia pun pergilah ronda cari Dee.
Dia cari. Dia menjerit lah. Menjerit panggil nama kawan dia ni. Kawan dia. Jadi dia macam cari semua kawasan sekolah. Dia patah balik. Dekat pondok pengawal bagi tahu kat Abang Man tak ada. Abang Man cakap lah, tak apalah Mas ni, aku pun bantu kau cari dia. Tak tahu dia lari keluar daripada sekolah ni, naik dengan kawan dia ke pergi mana-mana, kau duk tidur sedap. Abang Man dia cakap. Jadi dua-dua ni berpecah. Dia cari. Macam mana tah, si Lee ni dia tergerak hati untuk naik ke tingkat atas. Pergi cari D ni daripada satu tingkat ke satu tingkat setiap blok. Sampai saja dekat satu blok asrama, dia nampak D ni tengah terbaring dekat ujung tu. Sambil macam tertidur lah kan. Tertidur macam tu. Lepas tu Lee ni kerak lah. Di, kau bangun Di. Kau tidur kat sini ke? Dia cakap macam tu kat dia kan. Lepas tu dia macam mama pegang kepala dia. Dia cakap kepala aku sakit. Dia cakap kepala aku sakit. Lepas tu secara pelan-pelan Lee ni pun bawa lah papa D ni turun sampai kat tempat pengawal tu. Lepas tu Maman pun sampai dekat pondok pengawal. Maman bagi dia minum. Maman tanya, apa sebenarnya apa yang jadi? Kau pergi tidur kat atas tu ke? Maman tu tanya dia kan. Dia cakap, saya tak tidur bang. Saya pergi dekat belakang kantin. Lepas tu saya nampak benda tu depan muka saya. Saya terus pingsan. Bila saya pingsan, saya rasa masa tu saya berada dekat belakang lorong kantin tu. Tapi bila tadi Lee dengar Lee kejut saya dah ada dekat depan asrama, dekat atas depan bilik asrama budak-budak. Kau ni lain kali bila bunyi berdehem ke apa, kau dengar apa-apa, kau jangan cakap. Dalam hati kau tu, kau jangan cakap apa-apa. Mesti kau cakap aku tak takut. Itu Dia ni pun dia cakap lah, macam mana Abang Man tahu? Aku tahulah. Setahunya kalau kau dengar benda situ memanglah aku tak takut. Tapi sebenarnya kau tu takut. Sebab tu benda tu ganggu kau, Abang Man tu cakap. Jadi D ni dia masih lagi bertugas dekat sekolah tu. Walaupun dia macam fobia tu masih ada lagi. Tapi dia macam tak apalah. Dia anggap benda tu satu pengalaman untuk dia. Dan dia lebih berhati-hati masa dia menjalankan tugas. Okey, kita nak terus, Syafa nak terus je ceritakan kepada anda tentang kisah seram yang kedua yang masih lagi tentang pengalaman seram pengawal keselamatan. Kisah yang kedua ini tentang pengalaman pengawal keselamatan yang menjaga satu bengkel yang membaiki helikopter. Dan itu adalah satu kawasan yang agak berada di tengah-tengah dan kawasan dia agak sunyi, lapang, tak ada apa-apa. Jadi di kawasan tersebut ditempatkan 2 orang pengawal keselamatan untuk menjaga di sebelah malam lah. Satu malam ada 2 orang pengawal keselamatan. Syafa namakan mereka sebagai pengawal keselamatan A dan pengawal keselamatan B. Okey, pengawal keselamatan A ni dia baru bercuti. Dia bercuti lama seminggu, kemudian dia baru balik bertugas. Jadi malam tu dia dengan pengawal keselamatan B ni dia macam orang cakap bukan tak ngam, dia macam jarang bercakap sebab dia pun masih lagi baru dekat tempat tu. Jadi dia macam pengawal keselamatan yang lagi seorang ni, yang B ni dia macam jenis malas nak layan, dia asyik tengok TV je memanjang. Jadi tak apalah. Jadi A ni rasa macam boring lah. Bila si A ni dia rasa boring, dia cubalah nak cari orang nak bersembang. Kadang-kala orang yang dekat dalam mekanik yang menjalankan tugas yang membaiki helikopter ni, kadang-kadang mereka duduk sampai malam. Jadi sebab tu kadang-kadang A ni dia akan pergi bersembang dengan mekanik yang dekat dalam yang tengah buat kerja tu. Dia rasa boring. Dan masa dia tengah rasa boring, dia keluar daripada bilik pengawal tu. Dia dengar macam ada orang bergelak ketawa daripada dalam tempat membaiki helikopter tu. Dia pun nak pergilah masuk, dia nak pergilah tengok. Tapi daripada jauh, dia dengar suara. Tapi dia tak nampak pun lampu kawasan tu ataupun lampu kat dalam bangunan tu menyala. Jadi dia pun suluh lah. Tadi aku dengar macam ada orang yang dia mengomel seorang lah. Aku dengar tadi macam ada orang. Tapi kenapa bila aku datang semua senyap je, gelap je. Lepas tu dia patah balik dekat tempat pondok pengawal tu. Pondok pengawal dia duduk lah. Dia duduk. Kemudian dia dengar orang bising-bising lagi sekali. Lepas tu sambil dalam dengar-dengar tu macam dengar lah kan. Macam biasa dekat bengkel kan kita akan dengar macam orang baling spana, orang baling peralatan kan. Dia dengar mesti ada orang. Aku tak nampak kot. Tak apalah. Mula-mula tadi dia pergi yang pertama kali dia pergi tu dia hanya duduk dekat luar je. Kali ni rasanya aku nak pergi masuk dalam sikit lah. Dia pun keluar lah.
yang pengawal keselamatan B ni masih lagi duduk tengok TV je. Dia tak melayan si A ni. Dia pergi masih lagi tempat tu gelap dan sunyi dan tak ada apa-apa pun. Kemudian kali ketiga dia dengar lagi. Dia pelik lah sebab 2 kali tau. Mula-mula dia dengar tak ada orang, dia pergi tengok tak ada orang. Kali kedua dia dengar, pergi tengok tak ada orang. Kali ketiga bunyi, dia cuit lah dekat pengawal yang lagi seorang tu, yang B ni. Dia tanya, ada orang yang kat dalam tu. Kau diam lah. Pengawal keselamatan yang lagi seorang cakap, kau diam. Kau duduk diam-diam, kau jangan pergi mana, kau duduk diam-diam sudah. Ni aku nak tengok TV ni. Dia cakap macam tu. Dia pun lepas tu dia senyap lah. Tak apalah, dia duduk sampai ke pagi. Bila sampai ke pagi, dah habis waktu kerja macam tu. Esok tu adalah kapten sampai buka orang cakap buka bengkel tu. Dia tanyalah, semalam ada tak mekanik yang ada lambat dekat dalam mekanik dekat dalam bengkel ni. Lepas tu kapten tu cakap lah, semuanya balik awal. Dia cakap semua orang dah balik awal dan tak ada siapa pun tinggal dekat dalam ni. Lepas tu kapten tu dia tanya lagi, ada tak barang-barang berselerakkan ke apa-apa? Tak ada pun, dia cakap. Biasanya kami kalau balik, sebelum kami balik kami kemas dan tak ada apa-apa yang berselerak dekat atas lantai. Sebab kan pengawal A ni dia dengar bunyi macam orang baling peralatan bengkel macam spana apa semua. Sebab tu tanya kapten tu. Tapi kapten tu kata tak ada apa-apa. Dan kisah ini bukannya berlaku di Malaysia, tapi sebaliknya berlaku di luar negara. Setakat ini saja pengalaman ataupun kisah seram yang Syafa kongsikan dengan anda, dan sehingga kita bertemu lagi dalam episod Seram Santai yang akan datang. Dan Syafa mendoakan anda sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan dikurniakan rezeki yang banyak. Jika anda masih lagi mempunyai ibu bapa mentua, Syafa mendoakan mereka diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang agar anda boleh lagi berbakti kepada mereka. Jangan lupa untuk follow Instagram Seram Santai dan juga like page Seram Santai di Facebook. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.